Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Ini adalah video yang dijanjikan tersebut, iaitu aku ingin berbincang dengan anda tentang formation Sabah FC yang kemungkinan besar bakal digunakan oleh Sabah FC lah. So video ni aku akan lakukan 3 part, iaitu yang kamu akan saksikan sini adalah part pertama di mana aku akan berbincang mengenai formation yang seringkali digunakan oleh Sabah FC, iaitu 3-4-3. Dan part 2 aku akan berbincang mengenai formation 4-4-2. Formation ni sering kali anda katakan sesuai digunakan oleh Sabah FC di ruang komentar SRTV ni. Dan juga sekiranya benda ini terjadi, iaitu mengambil atau menggantikan Martin Stano dengan satu coach yang menjadi rumours bakal masuk ke dalam Sabah FC ni, di mana preferred position dia adalah 4-4-2. That's why kenapa 4-4-2 ni layak untuk masuk di dalam perbincangan kita lah. Dan seterusnya part 3 adalah formation yang aku punya formation sendiri yang aku rasakan sesuai untuk digunakan oleh Sabah FC. Apakah formation tersebut? Okey, itu kamu kena tunggu untuk video part 3 lah. Tapi sebelum aku mulakan di sini, kamu dah nampakkah JC training Sabah FC? Adidas telah mereka pakai secara official petang, secara official lah. So sekali lagi, Adidas full black, collar hitam, itu collar putih, itu saja. Memang retro berhabis lah, mengingatkan aku kepada zaman 70-an. So aku mengharapkan JC tersebut ada dijual dan boleh kita belilah. So sekiranya adakah anda salah seorang yang akan membeli JC tersebut juga? Letakkannya di ruang komentar di bawah. So tanpa buang masa, jom kita memulakan perbincangan mengenai formation 3-4-3 ni guys. So ini adalah squad list Sabah FC berdasarkan apa yang telah dikongsikan oleh mereka tempoh hari. Seperti kamu lihat di sini, aku telah menyusun mengikut position forward, midfield, defender dan juga goalkeeper, di mana Sabah FC mendaftar 4 goalkeeper, 9 defender, 7 midfield dan juga 8 forward. So kalau kamu tengok di bahagian midfield tu, bahagian defender tu nampak cukup banyak kan, tapi nanti kamu akan terperanjat lah dengan apa yang telah aku jumpa lah, hasil daripada congakan formation yang telah aku lakukan ni. Dan ingin aku katakan juga, kesemua pemain yang didaftarkan yang berada atas padang ni adalah berjumlah 28. So untuk skuad yang tidak beraksi di saingan Asia, mereka hanya dibenarkan mendaftar 30 pemain saja. Bermaksud kita ada 2 lagi slot yang boleh dan juga perlu diisi, dan ini pun cukup menarik juga untuk dibincangkan, di mana aku akan bincangkan di penghujung video ni. Jadi kamu stay put . So guys, ini sekali lagi ini adalah kedudukan pemain mengikut formation masing-masing, dan sekiranya kita menggunakan formation 3-4-3, ini adalah congakan aku. Sekali lagi, ini adalah congakan andaian saja, bukan ini confirm akan dilakukan oleh Sabah FC. Di mana kalau kamu tengok di bahagian hadapan, aku meletakkan Darren Lock, Aidin dan juga Tierney, 3 serangkai di bahagian hadapan, dan rotation substitute boleh dilakukan kerana kita mempunyai pemain gantian yang cukup bagus di bahagian hadapan ni, itu Farhan, Jafri, Azad dan juga Kumaran. Manakala untuk di bahagian midfield pula, ada 2 pemain di situ. Aku meletakkan Stu dan juga Pelicanos. Ini pun lengkap juga sekiranya perlu rotation atau pergantian dilakukan, sama ada kecederaan ataupun fatigue berlaku terhadap pemain tersebut, di mana Sifu dan juga Gary boleh menggantikan mereka. Dan satu lagi di bahagian bawah ni, di sini sebenarnya aku nampak ada kepincangan untuk squad list Sabah FC ni. Kalau di bahagian left back ni, bagi aku cukup bagus sudahlah, di mana Daniel Ting dan juga Arines memang sering kali digunakan di bahagian tersebut. Tapi yang menjadi aku punya kerisauan aku di sini adalah siapakah yang boleh menggantikan Dan Ingham untuk mengekalkan kekuatan di bahagian right back Sabah FC itu. So berdasarkan squad list Sabah FC itu, aku lihat di sini Harit Naim telah didaftarkan selaku bahagian defender. So aku menganggarkan dia akan beraksi di bahagian right back, kerana setahu aku ni dia adalah merupakan, pada sebelum ni dia adalah merupakan pemain bahagian right
wing Sabah FC. So aku agak terperanjat apabila aku lihat nama dia didaftarkan as a defender. So that's why aku menganggarkan dia akan berada atau bergandingan dengan Inham untuk bekerjalah di bahagian right back Sabah FC. So nampak gayanya di sini kemungkinan besar akan ada berlaku pertukaran position untuk Harit lah. Unless squad list Sabah FC tu berlaku error lah di mana mereka salah meletakkan nama pemain. Itu aku tak pasti, tapi sekali lagi apa yang aku lakukan ni adalah berdasarkan squad list Sabah FC. So aku merasakan bahagian right back ni mempunyai kekurangan di situ kerana kita tidak mempunyai pemain yang betul-betul natural beraksi di posisi tersebut. Seterusnya adalah bahagian center back Sabah FC guys. Aku menganggarkan di sini Rawison, Gaby dan juga Dominic Tan akan menjadi starting 11 utama untuk skuad Sabah FC. Tapi apa yang merisaukan aku di sini sekali lagi berdasarkan skuad list Sabah FC, hanya ada 2 pemain sahaja yang boleh menggantikan mereka, iaitu si Rishi dan juga si Zack. Aku panggil Zack pasal aku tak pandai sebut dia punya full name tu. Minta maaf lah untuk si Zack sekiranya aku salah sebut nama kamu. Okay, jadi aku merasakan rotation dan juga depth untuk bahagian defender Sabah FC ni di sini adalah kepincangan sebenar kita lah. Itu yang again hasil daripada pemerhatian aku. Kita kembali ke bahagian right back. Walaupun aku merasakan gandingan Inham dan juga Harip ni sekali lagi macam menjadi kerisauan aku, tapi kita kena ingat juga Sifu. Kenapa aku letak Sifu free roll? Kerana Sifu adalah merupakan the only player Sabah FC yang mempunyai versatility yang cukup bagus, kerana beliau boleh beraksi di bahagian winger, right and left, dan juga bahagian defender, right and left. So di sini agak logik untuk melihat Sifu berada di kedudukan tersebut. So sekiranya pergantian perlu dilakukan, position tersebut masih lagi kuatlah. Tapi kenapa aku tidak meletakkan Sifu di situ? Kerana ianya adalah merupakan kerugian yang besar untuk talent Sifu. Kerana aku sebenarnya lebih ingin melihat Sifu beraksi di bahagian tengah selaku advance player maker seperti mana aksi yang telah beliau tampilkan sewaktu bersama Kelantan tempoh hari memang cukup bagus. That's why aku meletakkan sekali lagi Sifu di bahagian situ dan juga Harit di bahagian sini. Kita ada pemain lain lagi seperti Syarul, Rusdi, Fakrul dan juga Maxius di sini, tapi aku tidak meletakkan pemain ni di dalam list substitute Sabah FC kerana apa yang aku lakukan ni adalah berdasarkan minute play yang telah dimiliki oleh pemain tersebut pada musim-musim yang lepas, dan sekiranya aku memasukkan juga 4 nama yang telah aku mention tadi, masih tidak ada perbezaan untuk bahagian tersebut lah, kerana sekali lagi untuk bahagian forward dan juga midfield cukup lengkap. Apa yang aku bincangkan di sini adalah bahagian defender Sabah FC, iaitu right back dan juga center back yang tidak mempunyai depth dan juga rotation yang cukup bagus. So membawa cerita seterusnya iaitu mengenai 2 lagi slot yang perlu diisi oleh Sabah FC. Sekali lagi sekiranya betul formation 3-4-3 ni masih lagi ingin diteruskan oleh coach Sabah FC, aku rasa ini adalah 2 slot tersebut perlu diisi oleh 2 player yang boleh beraksi di right back dan juga center back. Dan berbincang kembali mengenai slot pemain import Sabah FC, seperti yang aku katakan, kita ada 5 pemain import sekarang ni. Seperti mana dikatakan oleh manajemen Sabah FC, mereka ingin membawa masuk 6 pemain import, dan aku merasakan di sinilah pengambilan pemain import tersebut perlu dilakukan. So kalau aku bertanya pendapat aku, pemain import seterusnya perlu beraksi di bahagian center back, dan di bahagian right back aku rasa lebih baik untuk kita mendapat kembali khidmat Rizal Ghazali lah di bahagian right back kita. So kalau Rizal Ghazali ada, aku macam tak perlu risau soal bahagian right back ni, kerana memang bagi aku rotation tu memang sudah cukup bagus. So sekali lagi guys, itu adalah pendapat aku saja mengenai formation 3-4-3 ni, di mana aku katakan sekiranya ia digunakan bagi aku tidak
sesuai berdasarkan squad list Sabah FC, di mana kita sekali lagi tidak mempunyai depth ataupun rotation yang cukup bagus di bahagian centre back dan juga di bahagian right back. Sekali lagi, ini adalah pendapat aku saja. So, giliran anda untuk meletakkan pendapat anda pula mengenai formation 3-4-3 ni. Adakah anda bersetuju dengan pendapat aku? Adapun anda merasakan masih boleh digunakan, biarlah play kita 28 orang saja. Letakkannya di ruang letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.